Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Presiden-Presiden Parti, pimpinan yang ada, sidang perwakilan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin limpah kurnianya. Lok katakan tadi tak pernah terlintas dalam pemikiran akan berucap di Dewan ini. Saya ingat 10 tahun saya tak pernah berucap di Dewan ini. Menonton first time selepas 10 tahun menjejak di Dewan yang mulia. Apa yang penting kepada kita, seperti apa yang telah diutarakan oleh rakan-rakan perwakilan dari pagi sampai ke petang, iaitu agenda perpaduan ini merupakan salah satu tuntutan, bukan hanya dalam Islam, ya. Surat Hujurat, Surat Ali Imran menyatakan tentang kepelbagaian kaum itu, berbagai rupanya, berbagai bentuk budayanya, jangan berpecah belah. Maka dituntut untuk kita bersatu dan berpadu untuk kebaikan umat negara kita yang kita cintai ini. Maka dengan itu pihak warisan dari awal, yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pun faham dan tahu, daripada pilihan raya ke-14 sampai pilihan raya ke-15, kita memberi sokongan yang tidak pernah berbelaga bagi untuk menyatakan bahawa bila berlaku, contohnya dari segi peralihan kuasa Perdana Menteri yang ke-7, dan kita konsisten dalam pendirian kita, iaitu suara rakyat yang ada di peringkat akar umbi perlu dihormati. Seperti apa rakan saya Datuk Lok katakan tadi, mandat tidak ada, hang parlimen. Selepas itu maka bertitalah tuanku. Bila tuanku bertita untuk membolehkan supaya ada kepaduan yang tidak pernah berlaku dalam negara kita. Tidak sampai 4 tahun 3 Perdana Menteri berlaku, dan keadaan ini menjejaskan kehidupan umat di peringkat akar umbi. Rasanya bukan mudah bagi kita untuk meluahkannya, tapi kalau kita masuk kampung ke kampung, bayangkan kehidupan mereka bukan dalam keadaan yang selesa. Kita menjadi ahli yang berhormat, beramal, bukan berpangkat, bukan bergaya. Diperingatkan ini sebahagian daripada janji kita selaku umat Islam, inna salati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Tapi namun kadang-kadang umat itu lupa pegangannya, janjinya setiap salat yang ada itu. Kenapa? Di situ juga dituntut supaya kepaduan yang ada. Kalau mengikut ahli sunnah wal jamaah Imam Syafi'i yang tidak afdal dari sempurna, maka jamaahnya itu perlu diperbanyakkan. Banyak kebaikan, banyak kesempurnaan. Kalau ramai jamaahnya, itu dituntut dalam Islam itu. Wa ima, Rasul itu diturunkan rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam, bukan rahmat untuk Bagandatu, bukan rahmat untuk Tambun, bukan rahmat untuk kucing, bukan rahmat untuk sempurna, tapi rahmat untuk semua yang ada, tidak mengira bangsanya, tidak mengira agamanya. Kita kena berpegang dengan itu. Maka dalam konteks penyatuan ini bukan mudah penyatuannya. Bayangkan umat sebelum merdeka, disatukan umat di negara Malaysia tidak menjadi bebanan. Saya masih ingat tahun 1992, masih kecil, saya ikut dengan ibu saya bila Global Commission datang ke daerah sempurna. Ditanya sama ada kita setuju untuk membentuk Malaysia ataupun tidak. Saya masih kecil lagi dengan ibu saya, 1962. Lepas itu kita katakan, ibu saya lakukan, setuju bentuk Malaysia. Terikat umat dengan niat yang suci, bahawa kita perlu membentuk bukan hanya sebuah negara bangsa yang berdaulat, bangsa kemakmurannya. Malahan ayahanda saya pun ikut daripada sempurna, daripada Kota Kinabalu sampai nak kapal
ke Singapura sehingga sekejap sampai ke Jengkal. Tengok macam mana Felda Scheme dilakukan untuk pengajaran, disebarkan. Inilah akan berlaku, berbagai rancangan akan dibangunkan. Pasal itu ada di Sempurna namanya rancangan Budgaya. 10 ekar tanah dibagi kepada umat di situ. Rentetan daripada pengalaman untuk melihat. Umat itu ingin melihat bahawa kesepaduan ini menjadi satu tunggak yang ada kepada mana-mana umat di dunia ini. Penting kepada kita. Tapi bukan mudah untuk kita melahirkan kepaduan umat yang ada. Dia seperti apa yang kita katakan bahawa dalam tekad yang ada, agenda kita convention hari ini, ya, inclusiveness, toleransinya, nilai-nilai yang ada di kalangan kita selaku umat. Bagaimana untuk kita melahirkan supaya ada keyakinan kepada umat, bukan hanya kita pimpinan di dewan ini. Jauh penting ialah umat di luar, di kampung-kampung, di bandar-bandar, untuk melihat hala tuju kita. Adakah hala tuju kita memastikan bahawa kepaduan ini dapat kita kentalkan. Kita kena mengambil iktibar daripada pengalaman, daripada bukan hanya pengalaman di dunia. Hari ini di Ukraine, berperang umat, bergaduh atas oleh kena ideologi politik, nakkan supaya mereka dominan dalam memerintah. Ideologi politik yang dikatakan ada yang nakkan supaya kepimpinan yang ada berdasarkan dengan demokrasinya, ada yang berdasarkan dengan rahsianya, tapi tidak mengira nyawa manusia yang tidak berdosa terkorban di gelanggang peperangan yang ada. Adakah ini tuntutan kita selaku umat di muka bumi ini? Berjanji bahawa kita ingin berhikmat, serve the people, not to be served. It's very important. Bukan dihidangkan, kita menghidangkan peringkatan amalan kita kepada umat di peringkat akar umbi. Kalau itu pegangan kita, insyaAllah saya yakin kita dapat lahirkan satu bangsa, satu negara yang berpadu, yang tidak mengira bangsanya, tidak mengira keturunannya. Tapi seperti yang saya sebutkan, yang penting kepada kita mesti ada sifat toleransinya, mesti ada sifat pengorbanannya. Bukan mudah nak berkorban ini. Ya, terkadang itu kita datang dari Sabah itu, yang sama Muhammad Datuk Seri. Jauh itu. Bukan hanya jauh, maka tiketnya juga ada tulok tinggi itu. Pengorbanan, toleransinya penting kepada kita. Inclusiveness. Ini di antara perkara nilai-nilai yang perlu kita terapkan di kalangan kita pimpinan yang ada. Tapi ini diikat dengan keikhlasan. Tidak akan berlaku inclusiveness, tidak akan berlaku amalan-amalan seperti yang kita katakan, supaya pembahagian kekayaan itu serata yang diberikan. But there must be sincerity in our heart. Dalam jiwa kita selaku seorang pemimpin, insya-Allah saya yakin ini akan melahirkan satu keadaan yang boleh meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan makmur. Tadi signal dia bagi dah. Sebenarnya ingatkan parlimen cuma beberapa minit saja berucap. Banyak terkandung dalam pemikiran saya. Perkongsian yang ada. Kita kena belajar. Jangan tidak belajar. Negara ini dimerdekakan. Kena belajar bagaimana pengorbanan orang-orang tua kita. Barisan Nasional memerintah 60 tahun. Saya juga bekas anggota Barisan Nasional bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Zahid Hamidi. Tidak ada di dewan ini kita tidak pernah kerjasama. Saya kerjasama dengan BN lebih daripada 27 tahun. Kerjasama dengan Pakatan Harapan. Dah kerjasama dalam dewan dengan kita ini. Tapi apa yang penting kepada kita, seperti yang saya nyatakan, ikatannya, keikhlasan itu menjadi satu tonggak untuk membolehkan agar umat di peringkat akar bumi ini akan dapat kita jayakan. Hadirin yang dirahmati sekalian, kita kena belajar Barisan Nasional pengalaman yang dahulu. Dominan. Bila kita merdeka, alhamdulillah, kemuncaknya kita meletakkan negara kita sebagai new tiger, developing nation yang ada. Kena ada kepaduan, ada kekuatan dia. Waktu itu MCA pun kuat, gerakan pun kuat, MIC pun kuat, UMNO pun kuat.
Tapi bagaimana perjalanan pemerintahan itu akhirnya bukan hanya oleh kerana dominan itu berlaku sehingga menjejaskan MIC, MCA, gerakan. Lepas itu UMNO juga turut tumbang dalam pemerintahan. Maka perlu perkongsian. Kita belajar daripada zaman yang berlalu untuk kita perbaiki. Ini kan 19 gabungan parti yang ada. Dahulu 14 saja. Abang Mat, hari ini 19, tapi jangan keadaannya sangsi. Datuk Seri, saya sebagai seorang insan manusia, very sincere. Saya nekat kalau saya katakan seumpama itu, kita kerjasama dengan sebaik mungkin untuk negara seperti apa yang dikehendaki, ya, oleh umat di peringkat negara ini. Jadi saya dah dibagi amaran, banyak nak berucap, tapi banyak perkara yang saya nak sampaikan. Apa yang penting kepada kita, gabungannya itu perlu belajar. Dahulu kita di Sabah bergabung dengan ASNO, Barisan Nasional, berjaya juga kita bergabung. Hari ini tinggal sejarah ASNO itu. Tan Sri Pandekar Presiden, my brother dia, tinggal sejarah ASNO itu, satu kursi pun tidak ada. Begitu juga berjaya, begitu juga yang lain. Tapi kita kena belajar bagaimana the stronger member of the family. Kalau dalam keluarga ada seorang yang handicap, bantulah handicap. Jangan lihat oleh kerana handicapnya. Kita seorang yang harus saling bantu-membantu. Dan kita terjemahkan, yang akan menonton kita ialah umat 40 juta di negara ini, bahawa ini sebuah pemerintahan insya-Allah akan boleh meletakkan negara kita di landasan yang sepatutnya. Terima kasih banyak. Banyak perkara yang saya nak sampaikan. Masa dah waktunya. Biasa saya berucap di sini kadang-kadang speaker, ya, tak menggalakkannya. Ya, saya ingat masih kawan-kawan berucap pun tahun 2014, saya ingat 13. Naik presiden duduk tak bagi ucapan. Tapi kadang-kadang itu kenapa tak bagi ucapan? Mungkin dia punya teguran, dia membisa. Tapi kita dalam hidup, ya, apa yang kita katakan, teguran-teguran itu ialah untuk kebaikan, bukan hanya gabungan kita, tapi umat di peringkat akar umbi itu untuk kebaikan perjuangan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.